pengarah kami yang baru dilantik bulan Februari hari itu. Okay. Kemudian dikuatkan oleh dua timbalan pengarah, itu teknologis Muhyiddin bin Saleh sebagai timbalan pengarah akademik dan juga timbalan pengarah sokongan akademik TS Dr. Hafizil. Okay. Jadi jabatan-jabatan akademik berada di bawah TS Muhyiddin bin Saleh lah, okay, iaitu ketua jabatan-jabatan induk dan juga jabatan-jabatan sokongan. Okay. Seterusnya jabatan mekanikal, okay, diketuai oleh saya, Encik Farid bin Rahman, okay, dan penolong adalah Encik Muhammad Afiq bin Muhammad, dan ketua-ketua program yang tuan-puan akan bermesyuarat selepas inilah, okay, bersama ketua-ketua program mengikut bidang masing-masing. Yang pertama adalah ketua program mekanikal, iaitu Encik Ahmad Nazrul. Okay. Yang kedua, ketua program pembuatan, iaitu Encik Muhammad Gaddafi. Okay. Yang ketiga adalah ketua program bidang otomotif, iaitu Encik Ahmad Aifan. Dan yang keempat adalah ketua program mekatronik, iaitu Encik Muhammad Farid. Okay. Jadi di jabatan mekanikal kami mempunyai 4 program utama yang menawarkan diploma, iaitu diploma kejuruteraan mekanikal, diploma kejuruteraan mekanikal pembuatan, okay, diploma kejuruteraan mekanikal otomotif, dan yang terakhir adalah diploma kejuruteraan mekatronik. Okay. So kekuatan pensyarah yang kita ada di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal adalah 83 dan dibantu oleh 5 orang staf non-akademik lah. Okay. Dan jumlah terkini pelajar yang menjalani pengajian di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal adalah 919 orang. Okay, merangkumi 4 program utama lah. So program-program utama ada 4 tadi, saya dah maklum, iaitu DKM, DAD, DTP dan DEM. Ini adalah singkatan-singkatan bagi program-program yang dijalankan di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Untuk fasiliti, okay, kami mempunyai 26 lecturer room, okay, dan 1 dewan kuliah mekanikal. Okay. Kami mempunyai 11 makmal dan bengkel utama. Kemudian kita ada 4 computer lab. Kemudian ada 5 main workshop, okay, termasuk bengkel otomotif, kimpalan, mesin dan juga foundry lah. Okay. So di antara makmal-makmal yang kita ada makmal mesin, welding, metallurgy, pneumatic, hydraulic, maintenance, autotronic, mekanik, thermodinamik, kontrol robotik yang melibatkan program mekatronik, okay, makmal robot soccer dan juga makmal mesin. So fasiliti ini berada di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal lah. Okay. Dan sesetengahnya seperti bengkel welding kita guna samalah untuk semua program. Okay. So di mana program mekatronik pembuatan juga ada menggunakan bengkel-bengkel ni lah. Okay. Dan bengkel-bengkel ni terletak dibahagikan mengikut program lah. Okay, bahagian program. Kemudian untuk bengkel utama, kami ada bengkel welding, bengkel manufacturing, bengkel mesin, fabrication, foundry, automotif dan juga CNC. Okay. Jadi untuk otomotif, di antara kelengkapan yang kita ada, alignment machine, okay, aircon charging machine dan beberapa mesin-mesin yang lain lah. Okay. Dan makmal komputer kita ada CAD-CAM, CAD 1, CAD 2 dan CAD 3, di mana komputer-komputer kita ini dilengkapi dengan perisian-perisian design. Okay. Di antara perisian yang kita gunakan adalah Autodesk, kemudian AutoCAD dan juga NX lah. Okay, NX daripada Siemens. So itu saja daripada saya untuk pengenalan kepada Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan juga Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Dan sekali lagi saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua penasihat program yang
sudi meluangkan masa lah untuk bersama-sama kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Encik Afiq. Okay, terima kasih diucapkan kepada Encik Fahreh atas ucapan beliau sebentar tadi. Okay, majlis kita sekarang kita teruskan dengan taklimat pengenalan Jawatankuasa Penasihat Program. Mungkin ada beberapa penasihat yang baru dilantik masih lagi belum tahu apa itu JKPP dan juga peranan JKPP. Just setelah itu saya menjemput Encik Wan Muhammad Rizali bin Wan Muhammad Noor selaku pengurus Outcome Based Education Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin untuk memberikan taklimat berkenaan dengan JKKP itu. Dipersilakan Encik Rizali. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Ramadan semua. Okay, pertama boleh clear tak Encik Afiq suara saya? Okey, Encik Aziz, dengar. Okey. Clear. Okay, yang saya hormati yang berusaha Timbalan Pengarah Akademik Encik Muhyiddin Saleh, Tuan KJ Ketua Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Encik Fahreh, okay, Timbalan Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Program, semua dan juga kepada semua tetamu-tetamu lah pada PSMZA hari ini, iaitu daripada Jawatankuasa Penasihat Program lah. Okay, yang majoriti saya dimaklumkan adalah yang baru dilantik lah. Okay, jadi saya campur-campur sikit lah untuk kita faham tentang peranan JKPP ya. Ni saya cuba sentuh sedikit berkaitan dengan kurikulum bagi Politeknik Malaysia. Okay. So insyaAllah saya tak ambil masa yang lama. Okay. Sebabnya peranan JKPP sangat berkait rapat dengan kurikulum. Jadi kita sentuhlah sikit berkaitan dengan kurikulum. Di mana Encik Afiq, slide saya boleh nampak Encik Afiq? Sekarang ni berada pada muka depan, reka bentuk kurikulum. Okay, alright. So kurikulum Politeknik Malaysia ni sebenarnya dia telah design berdasarkan sistem OBE ya. Jadi sebagai pengurus OBE di PSMZA ni, itulah saya dikehendaki untuk berkongsi lah dengan tuan-tuan tentang sedikit lah berkaitan dengan kurikulum, sebab nak cerita panjang kurikulum ni banyak. So saya diberi masa dalam 10 hingga 15 minit je untuk menjelaskan tentang kurikulum ni. InsyaAllah saya cuba. Jadi perkara yang saya berada kat slide ini adalah prinsip asas OBE ya, di mana kita mesti fokus yang jelas. Okey, reka bentuk kurikulum kita menurun, iaitu kita daripada Higher Education Minister, maksudnya daripada Kementerian Pengajian Tinggi. Okey, arahan kita direct. So reka bentuk kurikulum kita mesti support kementerian. Okey, lepas tu kita mempunyai jangkaan ataupun high expectation kepada pelajar-pelajar kita dan kita beri peluang. Okey, sebab itulah dalam sistem politeknik education goal ini, okey, di mana kita masih lagi mempertahankan kita adalah antara institusi yang produce holistic and competent TVET graduate. Okey. Ya. Ramai pemain-pemain TVET ataupun industri TVET di luar sana, tapi dan kita pun salah satu dari Politeknik Malaysia, salah satu adalah industri yang untuk menghasilkan holistic dan competent TVET. Okay, ini kita punya Politeknik Education Goal. Okay. Di mana setiap program yang kita tawarkan di Politeknik, terutamanya di PSMZA ni, di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, seperti yang diberitahu oleh Tuan KJ tadi, kita ada 4. Okay, jadi kita ada program aim kita, okay, untuk mencapai goals kita tu, di mana kita percayalah setiap individu has a potential, and program kita untuk develop adaptable and responsible senior assistant sehingga tahap senior assistant mechanical atau mechatronic engineer
okay, to support government aspiration to increase the workload in the engineering related field lah. Maksudnya ikut bidang masing-masing lah. Kita ada 4 bidang tadi lah. Okay, kalau di luar sana mungkin dikenali sebagai bidang, tapi di dalam sistem politeknik kita kenali sebagai program lah. Okay. Jadi untuk capai aims ini, okay, dalam sistem kurikulum politeknik kita telah menggariskan 4 PEO lah. Ini ringkasan, kita akan guna nama, tuan-tuan akan familiar dengan perkataan PEO, di mana Program Educational Objective. Okay, kita ada 4, di mana PEO 1 ni kita gariskan dia untuk menggambarkan tentang kefungsian kerja graduate kita nanti. Okay, PEO 2 berdasarkan peranan graduate kita, PEO 3 berdasarkan ability, okay? Dan 4 career advance lah. So ini kenyataan yang kita ada sekarang lah, 4, okay. Kenyataan ini adalah kita kata kalau kita ada goal tadi, inilah scoring kita lah. Maksudnya PEO ni kita akan ukur tercapai ataupun tidak lah. Jadi 4 PEO ini, okay, 4 PEO ini harus diukur apabila student kita sudah bekerja, atau dengan arti kata lain kita letakkan 3 hingga 4 tahun selepas pelajar kita bekerja. So setengah-setengah kita kenali sebagai 4 PEO ini, inilah kemerjadian pelajar politeknik. Okey, maksudnya kita nak ukur pelajar politeknik tu efek dia belajar di Polim setakat mana, ialah selepas 3 hingga 5 tahun. Inilah yang kita tengok. Jadi untuk mencapai 4 perkara ataupun 4 PEO ini, okey, kita telah tawarkan program kita mesti diakreditasikan oleh badan-badan akreditasi lah, seperti MQA dan ITEC lah. Jadi sekarang ni kita ambil akreditasi daripada ITEC. So ITEC telah menggariskan 12 PO ataupun kita di politeknik kita kenali sebagai 12 PLO, Program Learning Outcome. So ini adalah Program Learning Outcome. Okay. So yang dikatakan oleh yang kita perlu kita perlu capai lah 12 daripada ITEC, siapa-siapa daripada ITEC. Okay, 12 PO ITEC, dan di sebelah kanan ini adalah 12 PLO. Okay, 12 PLO ini kita di mapping siap dengan 4 PEO tadi. Kalau kita tengok, ini adalah PEO yang kita mapping. Maksudnya dengan tercapainya 12 PLO ini, kita harapkan keempat PEO kita ataupun kemerjadian pelajar politeknik kita itu adalah tercapai lah. Jadi apabila kita pergi bercakap tentang ITEC, maksudnya setiap program yang kita tawarkan, kita bukan sahaja menawarkan kita beri pendidikan pada student berkaitan dengan knowledge, kita juga ada skill, ada kemahiran dan juga behavior, maksudnya nilai dan sikap pelajar kita ambil kira. Ada 3 faktor ini kita titik beratkan dalam pendidikan di politeknik. Jadi 12 PEO ini, Program Learning Outcome dengan PLO ini, okey, untuk capai dia adalah okey, di mana kita kena ada pada program structure. Okey, jadi peranan kita sebagai JKPP ini adalah sekarang kita berada di bahagian atas ini, maksudnya stakeholder. Stakeholder inilah kita JP. Okey, daripada industri, daripada professional body yang ada dalam ni, dan daripada pensyarah-pensyarah di luar politeknik pun ada. Okey, ini 4 yang ni kata 5, tapi kita di Jabatan Mekanikal ada 4 PEO yang kita nak capai. Okey, jadi nak capai setiap PEO tu dia ada PLO yang kita mapping seperti saya tunjuk di slide sebelum tadi. Okey, dan untuk setiap satu PLO pula, Program Learning Outcome tu, untuk capai dia tu dia mesti melibatkan beberapa CLO, melibatkan beberapa kursus lah, beberapa kursus. Yang ni tuan-tuan akan dijelaskan detail oleh ketua program apabila masuk perbincangan mesyuarat bersama ketua program nantilah. So di sebelah kanan ini contoh program. Okey, yang ni saya ambil program daripada Mechatronic. So di sini ada senarai kod kursus dan kursus yang ditawarkan. Setiap kursus ditawarkan ada mapping yang telah disediakan, maksudnya berstructure tentang PLO mana yang harus dicapai.
dan setiap kursus ini dia mempunyai course learning outcome dia tersendirilah untuk mencapai. So ini contoh salah satu kursus yang ditawarkan. Okey, ada 3 course learning outcome kita kenali sebagai CLO1, CLO2 dan CLO3, dan kebanyakan kursus-kursus yang kita tawarkan di Politeknik. Okey, CLO1 kita refer kepada kognitif, CLO2 refer kepada psikomotor dan CLO3 refer kepada efektif. Okey, kebanyakan dia lah di mana kognitif inilah maksudnya kita terapkan student kita tentang knowledge. Okey, psikomotor ni di mana kita memberikan student kita dari segi kemahiran atau dalam bidang masing-masing lah, dan efektif ini melibatkan nilai, sikap dan behavior lah pelajar kita, dan level 3, 4, 3 ini itu adalah level kognitif, motor, level efektif yang kita cuba capaikan, terapkan pada student kita lah. Okay, so jadi dalam sistem Politeknik ini kalau kita tengok, okay, kita merujuk kepada OBE. Okay, sistem kita adalah berasaskan kurikulum berasaskan OBE, di mana kita pecahkan, kita tengok OBE ni outcome based, okay, education, di mana kita pecahkan menjadi 3 iaitu OBC, OBLT dan OBA. OBC ni maksudnya outcome based curriculum, maksudnya curriculum kita berdasarkan kehendak daripada atas turun ke bawah, maksudnya daripada kementerian kepada kepada bahagian JPPKK turun kepada setiap politeknik, kepada program dan kepada course tadi. Okey. Dan OBLT adalah outcome based learning teaching, yang ini adalah tugas yang disandang oleh pensyarah-pensyarah untuk menyampaikan kurikulum OBC tadi, outcome based curriculum. Okey. Selepas menyampaikan kurikulum, jadi pensyarah-pensyarah perlu membuat penilaian terhadap penyampaian dan pencapaian pelajar. Kita panggil itu OBA ya, outcome based assessment. Jadi peranan kita dalam JPPK ini, JPKK pula dah, JKPP, okey, JKPP ini adalah dalam kurikulum terutamanya. Okey, outcome based kurikulum, di mana kita sebagai pemegang taruh, okey, untuk decide lah kenyataan PDO dan juga kursus-kursus ataupun content of the subject lah, content of the kursus yang ditawarkan di Politeknik, terutamanya di mechanical lah untuk hari ni. Okay. Okay, jadi seperti yang saya berkata tadi, okay, kita jawatan kuasa ini berperanan untuk tengok terutamanya pada PEO lah paling atas ini. Okey, atas sekali kehendak kementerian lah, kementerian. Jadi kita nak bina PEO yang sedia ada, kita tengok setahu mana PEO yang ada. Okey, bagi PEO ni program outcome ini dia terletak pada badan akreditasi. So kita di JKM PSMZA ini badan akreditasi kita adalah ETEC. Okey. CO ini course outcome ni ada pada setiap kursus yang ditawarkan, ataupun kalau bahasa mudah setiap mata pelajaran lah, setiap course, okey, ditawarkan kita ada course outcome. Course outcome ni mesti melengkapi, saling melengkapi lah antara 3 yang saya kata tadi, di mana knowledge, ada behavior dan juga ada skill. Okey. Okey, dan LO ini listen outcome ini maksudnya ini adalah peranan pensyarah lah untuk tengok pada setiap minggu tercapai ke tak. Jadi kalau kita tengok balik ke atas, di mana CO ni apabila habis semester maka CO kita nilai, dan apabila student graduate, open graduation, okey, kita nilai PO, okey, program outcomes, dan selepas 3-5 tahun itulah kita nilai PEO yang saya kata kemerjadian pelajar politeknik itu tadi. Okey. Okey, saya ringkas je lah. Okey, dan seterusnya saya bawa kepada tuan-tuan, iaitu berkaitan dengan timeline kurikulum. Okey. Kurikulum politeknik ini dia berubah secara total sebenarnya sejak 2008, di mana apabila kita mula mengambil berhasrat untuk ambil akreditasi daripada MQA, hasrat jugalah arahan daripada kementerian lah untuk mendapatkan accreditation daripada MQA. Okey. Jadi ini perubahan yang paling ketara kurikulum politeknik pada
pada 2012 ada sedikit modification lah untuk masukkan unsur OBE dalam kurikulum politeknik, dan bermulalah pada 2014 iaitu kurikulum politeknik dikatakan totally OBE lah, maksudnya outcome based education. Okey, outcome based education 2014. Okey. Jadi pelajar di politeknik ni bila dia masuk politeknik, dia akan ambil dalam masa 6 semester. Semester 1 hingga 5 berada di politeknik, semester 6 dia membuat latihan industri di industri yang terpilih lah. Okey, 6 semester, senang cerita 3 tahun lah. Jadi apabila bermulanya 2014, 2015, 2016, 2017, maksudnya kita ada first batch yang grad untuk kurikulum 2014. Okey, first batch yang grad lah. Okey, first batch yang grad 2017 ini, okey, kita mula nak harvest kita punya PEO bermula pada tahun 2020, iaitu 17, 18, 19, 2020. 3 tahun Maksudnya 3 tahun selepas pelajar tu grad, kita mula nak harvest PEO kita lah, kemerjadian pelajar politeknik kita, dan dapatan daripada PEO bagi kurikulum 2014 ini insya-Allah akan dibincangkan dalam program masing-masing nantilah. Okey. Pada masa yang sama pada tahun 2019, okey, kita dah diarahkan bertukar daripada MQA kepada ETAP. ETAP telah menyediakan telah mensyaratkanlah senang cerita untuk dapat akreditasi bahawasanya kita punya kurikulum mesti memenuhi 12 PO, okey, program outcome yang dia tetapkanlah. Okey, jadi 2019 sekali lagi perubahan pada kurikulum. Okey. Dan bagi batch 2019, okey, pada tahun lepas iaitu pada tahun 2022 kita dah ada first graduate bagi batch 2019. Itu 3 tahun 2019, 20, 21, 22. 3 tahun kita dah ada first graduate. Jadi first graduate untuk tahun 2019 ini, kurikulum 2019 ini, okey, kita nak harvest kita punya PEO adalah pada tahun 2025. Dijangka 2025 iaitu 2 tahun lagi lah. Sekarang ni kita tak ada lagi harvesting PEO daripada kurikulum 2019. Sekarang ni kita berada pada tahun 2023 di sini. Okey, 2023 di sini. Kita sekarang tengah harvest PEO 2014 lah. So kita dah ada beberapa batch, beberapa cohort. Okey, yang pelajar kita telah bekerja 3-4 tahun, dah menjadi tak apa yang kita nak. Maksudnya kita punya kata tadi kita nak pelajar yang holistik, kompeten tadi dah ada ke tak? Nah, maksudnya yang ni akan dibincangkan dalam program masing-masing. Okay, jadi pada tahun hadapan 2024, ETAP sekali lagi telah ubah dia punya PO kepada 11 daripada tadi 12 kepada 11. Jadi pada tahun ini kita dalam proses menambah baik kurikulum. Jadi itulah yang dikatakan oleh Timbalan Pengarah tadi. Mesyuarat untuk JKPP ni tidak boleh tidak dibuat untuk tahun ini kerana kita sangat-sangat memerlukan maklum balas daripada JKPP, okey, bagi penetapan PEO dan silibus. Kerana maklum balas inilah yang akan menentukan pembelajaran di politeknik ni stay competent atau stay relevant untuk masa-masa akan datang. Terutamanya kalau kita tengok daripada patterns ini, okey, kurikulum 2014 maksudnya kita nak tengok komputer kita pada tahun 2020, lebih kurang 6 tahun selepas kurikulum digubal. 6 tahun. Jadi kalau digubal pada tahun hadapan, okey, maksudnya kita nak tengok student kita kompeten pada tahun lebih kurang 2030. Jadi kita kat sini kita sangat-sangat berharap daripada JKPP untuk memberi maklum balas apakah kita punya PEO yang dinyatakan oleh politeknik ini masih lagi relevan, ataukah kursus-kursus yang ditawarkan ataupun silibus-silibus meliputi konten-konten dan silibus masih lagi relevan untuk student politeknik pada tahun 2030 nanti. Okey. So jadi mesyuarat ini bukan sahaja dibuat di JKM Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Okey, mesyuarat ini juga dibuat oleh semua program yang menawarkan program-program di semua politeknik. Jadi tuan-tuan dan kita semua dalam ini adalah sebahagian daripada jawatan kuasa besar yang akan bersuara tentang kurikulum politeknik Malaysia. Maksudnya
pandangan dan cadangan tuan-tuan sangat-sangatlah kami perlukan. Okey, harap-harap pandangan saya sini yang ringkas ni boleh difahamilah. Okey, jadi setakat itu dulu daripada saya. Okey, saya rasa saya serahkan kembali kepada Encik Afiq lah. Encik Afiq. Okay, terima kasih Encik Zaili berkenaan dengan taklimat panjang lebar berkenaan dengan JKKP, peranan JKKP, OBE dan sebagainya. Harap semua penasihat boleh mendapatkan poin-poin lah daripada taklimat sebentar tadi. Okey, slot seterusnya kita akan teruskan program pada pagi ini dengan slot mesyuarat bersama program masing-masing. Jadi untuk sekejap lagi saya akan pecahkan ahli mesyuarat ni ke dalam room masing-masing. Cuma saya akan ambil masa dalam 2-3 minit. Cuma ada beberapa, mungkin akan ada beberapa orang yang tak akan dipecahkan kepada room tersebut. Nanti saya akan maklum kemudian lah. So, sekejap lagi semua akan masuk kepada room masing-masing. Sesi bergambar Encik Afiq. Oh, okey. Lupa pula. Okey, sebelum kita masuk kepada room masing-masing, kepada program masing-masing, minta jasa baik semua untuk kita buka kamera dulu, kita ambil gambar ramai-ramai dulu. Okey, sekejap Okay, ready. 1, 2, 3. Okay. Terima kasih semua. Okay, saya akan agihkan tuan-puan semua ke dalam room masing-masing dan sekejap lagi meeting akan dipengerusikan oleh ketua program masing-masing. So, saya serahkan majlis ini kepada ketua program masing-masing untuk mempengerusikan mesyuarat bersama penasihat masing-masing. Terima kasih Cik Afiq. Sekejap saya ambil masa sikit untuk agihkan room ni sebab ada problem sikit sini. Ada beberapa orang lagi daripada industri ni saya belum assignkan kepada grup masing-masing. Yang pertama Ahmad Kamil. Boleh respon tak Encik Ahmad Kamil daripada program untuk penasihat program mana ya? Mekatronik. Mekatronik. Okey, terima kasih Encik Ahmad Kamil. Lepas tu Puan Ainoma. Mekatronik otomotif. Otomotif Sorry, saya baca nama kan ID sini. Ainoma masih ingat ke? Salah. Itu dia ikut ID lain. Mak kami pakai Mekatronik kan ni? Sekejap nak alih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni saya nak cerita berkenaan dengan Azrul. Encik Azrul Izwan daripada mana ya? Encik Azrul Izwan. DTP. DTP.
Puan Radiah Abdul Aziz, DTP juga. DTP tak? Okay, sekali lagi bila dah pecahkan kepada room nanti, jangan lupa untuk tekan klik join dahulu, baru boleh masuk. Kalau tak, dia takkan automatik masuk kepada room masing-masing. Tekan join. Ada tak lagi daripada panel-panel daripada luar yang saya belum assign, yang belum masuk kepada room masing-masing? Boleh respon tak? Sebab yang tinggal ni hanyalah staff JKM. Yang lain-lain ada tak lagi? Saya dia tak masuk lagi, Cik. Okey, sekejap Ahmad Kamil tu dam. Sekejap, silau. Dia masuk. Ahmad Kamil tu dam. Tinggal JKM tak? Satu lagi Encik Muhammad Syamil daripada bahagian mana ya, Encik? Syamil tu dam. Mekatronik kan? Masuk tu. Mana tu? Kepro dah online ya? Online tu mata dah. Masuk SU. SC tak masuk lagi ni. Cik Afiq ada lagi tu. Cik Mana ada Akmal. Aku malu ni dam kan? Saya rasa masuk dah ni. Oh ya, ubit sini. Betul. Boleh tarik itu dia. Ada dah rasa. Ada dah. Ada dah. Dan DKM. Cik Zul seorang lagi. Zul Fakih. Cik Zulfakish. Okey, ni. Dam. Dan. Cik Zulfakish. Dam. Jadi mechanical. Oh, hang pula tu. Jadi berapa ya untuk mechanical? Mechatronics. Encik Zul Mekatronik kan? Ya. Sekejap Okey, masih. Tu Encik Amir Akmal tu boleh tak boleh ni. Accept. Join. Masuk mana? Masuk mana? Dan. Dan dapat ni. Jadi DTP lah. Kelikan. TP. DTP boleh. DTP lah. Okay, bagi yang belum masuk tu, saya tengah assign, tapi yang belum masuk, dah keluar button join tu, mohon klik button join dulu lah untuk membolehkan anda masuk kepada room masing-masing. Yang lain 2-3. Encik Zulfakish boleh tekan butang join Rasa Encik Afiq dah masukkan dekat room dah tu.
Tak ada keluar pop-up kan? Backup room. Okay. Biasa guna Zoom, backup room. Tengah explore. Tak ada keluar pop-up. Dah boleh ke? Tak kira je. Okey, baik bro. Okey, dapat. Okey, boleh. Okey, kita sambung. Oh. Okey ni tadi yang saya perkenalkan tadi sebenarnya dah ada list dekat ni slide ya. Semua masalah teknikal. Okey, kita go through je lah untuk ahli jawatankuasa. Nanti saya slide ni nanti saya akan share jugalah untuk tuan-puan juga. Okey, saya rasa untuk bidang tugas jawatankuasa penasihat program tadi dah diterangkan secara menyeluruh juga so kita skip je lah kot ataupun perlu lagi ni.
Rasa perlu detail lagi kot, insyaAllah. Perlu detail lagi. Ya, sebab kami orang baru ni. Okey. Maaf. Betul-betul, kita orang baru. Okey, untuk bidang tugas jawatankuasa penasihat program ni, pertamanya adalah yang penting, yang paling penting kalau kita lihat pada pada hierarki yang tadi yang diterangkan oleh Encik Rizairi, di mana penasihat penasihat program berada pada hierarki yang di atas sekali, ialah untuk memberikan maklum balas berkaitan dengan hala tuju dan prospek kerjaya mengikut program pengajian di Politeknik lah. Mana di sini impak yang besar dalam penambahbaikan program tersebut. Input-input yang kami perlukan daripada pihak tuan-puan untuk mengombing kita punya berkenaan dengan PEO dan juga cadangan-cadangan penambahbaikan terhadap kita punya struktur program, terutamanya dari segi intipati program tersebut lah. Okay, memberi maklum balas terhadap penjajaran khusus mengikut keperluan industri semasa, terutama semester 4 dan semester 5 lah, di mana pada semester ini akan ada subjek core yang berkait specialization yang berkait dengan otomotif. Di mana di situ kita memerlukan input-input apa keperluan industri semasa yang kita perlu terapkan dalam silibus mengikut subjek-subjek yang berkenaan lah. Okay, poin ketiga adalah memberi maklum balas mengenai peralatan dan kemudahan yang sesuai dengan perkembangan teknologi terkini bagi setiap program lah. Okey, yang ni dari segi apa peralatan antara yang terkini lah berkenaan dengan otomotif. Untuk maklumat semua, di mana di sini 2 minggu lepas kami telah berkolaborasi dengan Militech, di mana Militech adalah specialist berkenaan dengan EV, di mana Mili telah datang untuk memberikan khidmat lah, pembaikian kepada peralatan yang kita ada, iaitu Toyota Prius Hybrid. Okey, memberi cadangan persinjilan industri atau sijil profesional bagi kursus DAD. Kalau di sini saya lihat kalau untuk DAD ni agak kita untuk industri otomotif ni memang agak sukar lah untuk kita dapatkan pengiktirafan profesional kalau di Malaysia ni lah. Kalau tuan-tuan ada cadangan nanti boleh utarakan lah kepada kami untuk kami melihat macam mana untuk mendapatkan persijilan tersebut. Okey, dan yang terakhir yang kelima adalah memberi cadangan aktiviti pendedahan industri kepada pelajar lah. Antaranya program pelawat industri, latihan industri dan final year project punya pelajar. Kebiasaannya untuk latihan industri ni kita akan hantar student-student untuk menjalani latihan industri di bengkel-bengkel ataupun di syarikat-syarikat institusi tuan-puan lah. Untuk program pelawat industri, biasanya kami akan jemput pihak industri lah untuk memberikan short course berkenaan dengan subjek-subjek. Biasanya kita akan mapping dengan subjek mana yang terlibat. Kalau untuk final year project, biasanya kami akan jemput jawatan kuasa penasihat program sebagai panel penilai.
So mungkin selepas ni saya boleh lagi proaktif lah untuk apa benda berkolaborasi dengan tuan-puan lah dalam menjayakan agenda-agenda di sini. Cumanya mungkin kekangan kita dari segi kerana kami berada di Pantai Timur dan kebanyakan jawatan kuasa penasihat program ni berada di sekitar, tidak berada di sekitar Pantai Timur lah. Tapi tak apa, nanti kita akan jemput juga, kalau walaupun jauh, kalau sudi datang kita akan jemput juga. Boleh ke tuan-puan? InsyaAllah boleh. Boleh, insyaAllah boleh. InsyaAllah. Okey, untuk makluman, untuk program otomotif di Politeknik Sultan Mizan kita ada 20 staff, di mana terdiri daripada ketua program saya, penolong ketua program dan pensyarah lah 17 orang, seramai 17 orang lagi dan seorang juruteknik. Okey, untuk pelajar sekarang kita ada seramai 316 orang pelajar. Alhamdulillah lah untuk diploma kejuruteraan otomotif ni memang pelajar memang sentiasa ada. Okey, pengenalan saya, saya ni lah juga sedikit berkenaan dengan pengenalan program lah. Okey, selaras dengan rancangan Malaysia Perindustrian ketiga IMP3 yang menyasarkan pembangunan modal insan yang inovatif dan kreatif, melalui pemadanan bakat dan kebakaran dengan permintaan pasaran, diploma kejuruteraan untuk politeknik dibangunkan untuk memberikan penekanan yang seimbang kepada aspek teori dan praktikal. Rancangan Malaysia ke-11 telah disediakan untuk menghasilkan 60% daripada 1.3 juta pekerja berada dalam sektor TVET. Sehingga kini sebanyak 51% daripada 136,000 graduan pendidikan teknikal dan latihan profesional TVET di Malaysia bekerja sebagai pekerja profesional dan mahir. Justeru untuk mengikuti perkembangan permintaan yang pesat dalam sektor TVET, Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community JPKK secara progresif bekerjasama dengan pemain industri utama di negara ini untuk membangunkan kurikulum. Program ini akan memberi masa lebih kurang 6 semester untuk disiapkan, 5 semester akademik di politeknik masing-masing dan 1 semester latihan industri di industri yang berkaitan pada semester akhir. Bagi program ini mematuhi keperluan lembaga jurutera. Maaf boleh saya ni dapatkan maklum bala, kamera saya berfungsi ke? Ada, nampak ni. Ada. Okey, untuk program diploma kejuruteraan mekanikal otomotif ni dirangka untuk melahirkan graduan holistik yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran kompeten lah dalam bidang kejuruteraan mekanikal dengan penambahan subjek pengkhususan dalam bidang kejuruteraan otomotif bagi memenuhi permintaan pekerja dalam sektor kejuruteraan. Ini kebiasaannya dengan adanya subjek-subjek specialization lah. Struktur program memberi tumpuan kepada bidang mekanik pekerja, statik, dinamik, termodinamik dan pembinaan haba, mekanik bendalih, bahan, reka bentuk mekanikal, amalan bengkel, pembuatan instrumen dan kawalan, penyelenggaraan mekanikal, teknologi elektrik elektronik, sistem kenderaan, teknologi kenderaan dan amalan dan pengurusan bengkel lah. Yang ni secara amnya lah. Nanti saya akan viewkan struktur program lah untuk ni.
dan prospek untuk pekerjaan program biasanya kita target sebagai assistant engineer, service advisor, technical assistant, dan banyak lagi lah di ni yang berkaitan dengan bidang otomotif lah. Cuma sekarang kita kalau tanya student sekarang, saya rasa semua di semua institusi pun ramai juga yang apa benda student kita walaupun ambil bidang dalam bidang dan bekerja, ramai yang nak jadi influencer. Visi kita adalah untuk menjadi peneraju TVET yang unggul lah. Di mana misi kita adalah untuk menyediakan akses yang meluas kepada program TVET berkualiti dan diiktiraf, memperkasa komuniti melalui pembelajaran sepanjang hayat, melahirkan graduan holistik berciri keusahawanan dan seimbang, memanfaatkan sepenuhnya perkongsian pintar dengan pihak berkepentingan lah. Matlamat program di mana program ini percaya bahawa setiap individu mempunyai potensi dan program ini bertujuan untuk melahirkan penolong jurutera mekanikal kanan yang boleh menyusun diri dan bertanggungjawab bagi menyokong aspirasi kerajaan untuk menambah tenaga kerja dalam bidang berkaitan kejuruteraan, khususnya pekerja dalam menghasilkan pekerja Aidin bin separuh Saleh, mahir. Timbalan Pengarah Akademik Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin, yang berusaha Encik Faris bin Rahman, Ketua Jabatan Kejuruteraan. Ni kita punya program additional outcome. Aidin bin Saleh, Timbalan Pengarah Akademik Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin, yang berusaha Encik Faris bin Rahman, Ketua Jabatan. Untuk makluman tuan-puan, kalau bagi PO ni bagi silibus yang bermula kita ada pada tahun 2014 dan juga silibus yang bermula tahun 2019 dia ada sedikit perbezaan lah. Okay, sebelum kita ni saya buka dulu untuk ada apa-apa soalan tak berkenaan dengan sedikit sebanyak berkenaan dengan pengenalan kepada program secara inilah tadi. Sebelum kita teruskan kepada data yang kita dapat untuk kita bincangkan, iaitu berkenaan dengan PLO dan PO program. Encik Irfan, saya ada satu soalan. Ya. Berkenaan dengan data kemasukan pelajar. Untuk slide tu boleh saya tengok semula ke? Data kemasukan pelajar? Semester 1, semester 2 saya tengok tadi. Ni soalan ni. Okey. So boleh saya tahu kenapa macam semester 1 tu 6 orang, and then 2, 72, 11, 86. Memang untuk pengetahuan Encik Zul kan, Encik Zul daripada UTM kan? Ya betul. Mungkin Encik Zul ni pun UTM dari segi enrollment pelajar untuk semester ni okey ke? Untuk otomotif macam kami dekat sini, every entry tu memang full lah. Maksudnya kita set contoh kata untuk 90 orang masuk, so kadang-kadang sampai 100, tapi kami terpaksa tolak lah. So in average dalam setiap kemasukan dalam 86 orang ke 90 orang lah.
Okey, Untuk untuk yang dekat sini ni dia 6-7 ya, ya. Okey, untuk semester 1 dan untuk makluman semua, pada semester ini kita mengalami sedikit masalah di mana dalam sejarah lah sebenarnya PSMZA menerima kemasukan pelajar yang paling sedikit. Di mana untuk masalah ini bila kita kenal pasti okay, kebanyakan program-program yang ditawarkan di PSMZA adalah program yang berasaskan kejuruteraan, di mana kami menerima permohonan kemasukan ke program kejuruteraan ini amat kurang, disebabkan oleh calon-calon SPM di mana yang memohon pun dah kurang, so kita tidak dapat nak tawarkan. Dan tambahan pula untuk makluman tuan-puan, untuk calon SPM bagi tahun lepas berkurang sebanyak, kalau tak silap saya, lebih kurang 30%. Disebabkan perkara-perkara begini, kami di sini pun menerima impak. Kalau untuk di UTM, untuk pengajian pada semester yang Encik Zul bagi tahu tu untuk diploma ke untuk degree? Untuk degree. Degree. Untuk diploma di UTM ada ni tak? Ada tawarkan tak? Kami macam diploma yang di bawah saya punya fakulti, kita baru open untuk jabatan teknologi industri. So yang itu dia punya kemasukan pun still okey. Maksudnya mendapat sambutan lah. Yang ni yang kami berhadapan, memang masalah ni masalah yang agak meruncing dan tengah hangat dibincangkan di Politeknik sebenarnya. Saya nak tahu juga, adakah di semua efek ni di semua Politeknik ataupun just di SMZA je? Efeknya ke semua Politeknik, cuma bergantung pada kos-kos yang ditawarkan pada Politeknik masing-masing. Kami menerima lebih kurang bawah pada 100, lebih kurang 60 ke 70 pelajar saja untuk semester sesi 2, 2022 dan 2023. Untuk mekanikal khususnya memang 6 orang ni sebenarnya untuk yang kita dapat jalankan program hanya di otomotif saja untuk di PSMZA sebenarnya. Tapi kalau ikutkan target untuk program ni seramai berapa orang kebiasaannya untuk setiap semester? Kebiasaannya kalau tengok pada slide di sini, kalau kita biasanya buka untuk 3 section. Kalau untuk normal Jun 3 section, kalau untuk Disember satu section je lah. Satu section di mana lebih kurang 30 orang pelajar. Okay, cuma pendapat saya lah, nanti kalau ITEC datang, nanti contoh untuk audit, dia akan tanyalah ratio antara pensyarah dengan pelajar. Ya. So mungkin tu akan efek Kalau lah. kalau yang biasa 1:16, biasa sekarang ni menguncut dia tu banyak lah. Okay. Itu saja. Terima kasih atas pertanyaan Encik Zulhusni. Yang ni yang saya bagi tahu tadi, apa benda, ada juga semester student-student yang dah berada pada semester 5 untuk KLI kadang-kadang tak attend LI sebab bekerja sebagai rider. Di sini juga berlaku masalah-masalah tersebut, di mana student-student mengambil pendekatan untuk apa benda, view untuk jangka masa pendek je untuk dapatkan duit lah.
Saya rasa tu cabaran globalisasi yang kita semua hadapi di trend di Malaysia sebenarnya. Kita sambut kita untuk kita pergi kepada struktur program teruslah, boleh ya? Kita akan view program information untuk content syllabus. Boleh nampak yang saya share program structure bagi kursus otomotif. Kabur sikit. Tak apa nampak. Kena dekat rapat sikit. Zoom Zoom lebih sikit. kecil Zoom. je. Boleh nampak sekarang? Memang benda ni dia dalam Boleh. okey, kalau kita tengoklah mungkin tuan-tuan kalau ada idea ke berkenaan dengan subjek-subjek, saya view go through lah untuk semester 1. Kalau compulsory kita ada untuk maklumat untuk keseluruhan jam kredit untuk program struktur otomotif kita ada 95 kredit lah. Okay, untuk semester 1 dia ada compulsory biasanya untuk communicative English dan badan sukan ataupun unit beruniform. Okay, kalau common core tu memang berkenaan dengan OSHA, engineering science, engineering matematik, dan disiplin core berkait dengan engineering drawing, mechanical workshop practice dan workshop teknologi. Untuk semester 1 biasanya apa benda tak ada lagi lah subjek yang berkait dengan subjek specialization. Okay, subjek specialization untuk DAD bermula pada semester 2, iaitu kita ada dekat sini kita ada compulsory, common core, discipline core dan specialization lah. Di mana specialization ni ada kita ada automotive, electric and electronic, automotive teknologi 1 dan automotive workshop practice 1 lah. Okay, untuk semester 3, untuk specialization kita ada automotive technology 2 dan automotive workshop practice 2 lah. Di mana yang ni adalah biasanya untuk subjek specialization automotive technology 2 ni kesinambungan lah. Biasanya lagi advance daripada mana untuk automotive technology 1 dia. Okay, untuk semester 4 kita ada Common Core, Engineering Society, Strength of Material, Material Science Engineering dan projek 1 lah. Projek 1 bermula pada semester 4. Okay, untuk specialization kita ada lagi Automotive Workshop Practice 3, Internal Combustion Engine dan Workshop Service Management. Dan semester last sebelum pelajar-pelajar ke latihan industri, dia ada penghayatan etika dan peradaban, communicative English 3, entrepreneur dan sambungan projek 1 iaitu projek 2. Di mana projek 2 ni untuk projek 1 biasanya student dia buat peringkat proposal, dan untuk projek 2 berlaku proses fabricating lah. Dan kita ada specialization untuk vehicle dynamic. Dan pada semester, kalau tuan-puan perhatikan dekat sini, pada semester 4 dan semester 5 kita ada elektif lah, di mana elektif ni kita ada subjek-subjek yang boleh dipilih lah. Cuma kebiasaannya untuk otomotif kita tawarkan mobile hidrolik, CAD cam, biasanya macam kebiasaan 2 subjek ni lah yang kita tawarkan.
Okay, untuk struktur program ni ada uh, ada sebarang pertanyaan ataupun cadangan. Kalau cadangan saya sekian saya buka kepada soalan dululah. Kalau untuk cadangan saya rasa yang tu nanti saya rasa cadangan tersebut kita perlu dapatkan input-input ni tapi dalam bentuk bertulis. Nanti sebenarnya kita ada borang form A untuk curriculum feedback form. Sekiranya tuan-puan ada cadangan penambahbaikan terhadap kita apa benda program struktur otomotif, tuan-tuan bolehlah isi. Kita berikan dalam bentuk Google Form. Ada sebarang soalan ya untuk ni program information? Ataupun ada cadangan kursus-kursus yang dirasakan perlu untuk diambil oleh pelajar-pelajar dalam bidang kejuruteraan otomotif lah dengan kata teknologi terkini yang tuan-puan rasakan perlu. Okay, Cik Irfan, saya nak tanya sikit berkenaan dengan satu kursus dekat bahagian yang paling bawah sekali. Saya ada nampak design thinking tu. Design thinking di 10012. Ya. So ni subjek ni berkenaan dengan apa? Saya pun. Sekejap saya pun ni lah lupa lah ni. Design thinking. Design thinking pun bawa free elective course juga. Cuma kalau design thinking perincian tu saya pun tak familiar, kena saya mau balik dia punya syllabus lah. Cik Zul. Dekat UTM ada juga ke? Tak, sebab tu saya nak tahu tu apa, nak tahu lebih lanjut lah berkenaan dengan apa. Saya kena dapatkan dengan ni lah, dengan penyelaras ni. Nanti mungkin saya boleh feedback secara terus lah kepada Encik Zul sendiri. Boleh ke? Okay, boleh. And then cadangan saya yang untuk structure ni, kalau boleh Cik Irfan bagi penerangan lebih terperinci lah. Contoh yang bahagian atas ni kan kita ada nampak LPTO tu apa, mungkin kepada penasihat-penasihat yang baru mungkin kurang jelas lagi lah dengan berkenaan dengan apa item dekat atasnya. Okay. Untuk pengetahuan, kalaulah kata dekat sini, tadi Cik Rezairi tunjuk secara umum ya. Okay, nanti saya akan ni lah. Saya akan terangkanlah sedikit. Okay, L ni adalah untuk lecture. P untuk praktikal, T untuk tutorial dan O ni untuk saya kena refer dengan ni. Saya pun apa benda? Maaf, saya pun baru kena jadi ketua program ni. Tu tak berapa fasih lagi berkenaan dengan ni.
Okay, di mana kalau di sini kalau untuk kata untuk L ni biasanya lecture tu akan ada apa benda untuk lecture di mana kalau satu ni 1 jam lah biasanya, satu jam untuk contact hour. Kalau untuk P ni praktikal, mana dekat sini biasanya kalau kita tengok subjek engineering drawing, mechanical workshop practice ni mana dia punya contact hours dia ni 4 jam seminggu. Kalau untuk lecture ni 3 jam, tapi kalau untuk mechanical workshop practice ni sebab subjek ni adalah subjek workshop, so kita ada praktikal 4 jam. Tutorial tidak ada. Biasanya tutorial subjek berkaitan dengan engineering matematik lah yang ada tutorial, okay, seperti di sini untuk engineering mat 1. Okay, ni nanti saya sembuk balik. Saya pun ada saya. ada terima kasih Cik Zuz ni. Ada ni kena tengok balik dia punya ni. Ada dekat bawah ni pun dah ada. Saya pun represent the contact hours per week to be used as a guide for timetable preparation. Minta maaf terlepas pandang tak. Benda dah ada dekat bawah Sebab sebenarnya bertambah dengan berdebar walaupun sebahagian daripada audit ada ni saya kenal, tapi debaran tu terasa juga. Tak apa, biasa je. Assalamualaikum Encik Irfan, nak tanya. Ya, Cik Fidik. Kalau ada tak macam setiap modul tu, contoh setiap modul tu nak dia punya ringkasan dia. Dia detail dia. Lebih senang untuk kita orang tengok apa yang perlu macam tu. Benda tu ada. Sebenarnya memang kami nak dapatkan feedback tu, cuma untuk kali pertama ni kita orang tak minta review tu, takut benda tu terkejut dan jadi panjang. Saya rasa untuk kali kedua mungkin kita akan bagi secara terus lah. Nanti saya akan buat satu ni di mana daripada struktur program tersebut, mana saya akan bagi secara general, and then kalau tuan-puan rasa tuan-puan nak komen berkenaan dengan subjek tersebut, so saya akan bagikan detail bagi subjek tersebut untuk tuan-puan review. Boleh. Benda tu memang kita rancang sebenarnya, tapi bukan pada untuk kali ni. Faham? Sebab untuk pengetahuan tuan-puan juga, pada tahun depan kita akan run program baru, dan sekarang dalam peringkat penyediaan silibus tersebut lah. Memang tu yang saya bagi tahu, memang benda-benda ni penting lah, input-input ni untuk kita selarikan kita punya kursus dengan keperluan semasa. Okay, kalau untuk yang ni di atas ni adalah program learning outcome lah. Program learning outcome di mana kita ada 12 PLO dan akan datang PLO ni akan dikompreskan menjadi 11 semula. Tapi bermula pada kohort akreditasi yang akan datang lah. Untuk kali ni ETAC masih lagi menggunakan versi 2021 tak silap, 2020 tak silap saya. Betul ke Cik Zuz ni? Cik Zuz ni mungkin ada pengalaman juga kan? Berkenaan dengan Education Engineering Technology Accreditation Council. Ya.
Okey, ni part yang penting, part yang kita ni adalah untuk PLO Program Learning Outcome, yang mana 12 tu kita kita buat analisis analisa. Okay, ni analisa untuk analisa ni analisa PLO ni berdasarkan pelajar sesi 1, pelajar semasa dan pelajar semester akhir pada sesi 1 2022 dan 2023, iaitu kohort kemasukan Disember 2019 lah. Mana yang complete satu ni lah. Okay, untuk yang semasa, kalau tengok dekat sini PLO semasa untuk kohort sesi semasa di sini data yang paling rendah adalah pada PLO 3. Cuma keseluruhannya kesemua PLO melepasi target yang ditetapkan, iaitu 50% lah. Dan yang paling rendah tu 55 iaitu PLO 3. Pencapaian rendah adalah disebabkan oleh pencapaian bagi kursus di JJ 40152 dan Pneumatic and Hydraulic iaitu 51. Yang pada penilaian test dan juga peperiksaan akhir lah bila kita semak berkenaan subjek tersebut. Yang lain-lain dalam sekitar range 55 hingga 80 lah. Walaupun PLO 3 tu 55 tapi dia still lagi melepasi target yang ditetapkan, iaitu sebanyak 50%. Okey, kalau untuk yang analisa pencapaian PLO keseluruhan bagi semester akhir kohort kemasukan Jun 2019, secara keseluruhan pencapaian bagi semua PLO adalah melepasi target yang ditetapkan, iaitu 50%. Okay, purata pencapaian adalah sekitar 52 hingga 87%. Okay. PLO 9 mempunyai pencapaian tertinggi, iaitu 87%. Manakala pencapaian PLO terendah adalah PLO 2, iaitu 52% lah. Okay. Bagi PLO 2, pencapaian rendah adalah disebabkan pencapaian pelajar di dalam periksaan akhir yang agak rendah. Kalau ikut dari sini PLO 2 berkenaan dengan problem analisis lah. So daripada situ cadangan penambahbaikan berdasarkan untuk meningkatkan PLO 2, para pensyarah dan yang mengajar program DAD perlu memastikan pelajar di dalam peperiksaan akhir melepasi target dengan meningkatkan. Biasanya kita akan buat latihan berfokuskan kepada peperiksaan akhir lah, khususnya familiarisasi berkenaan dengan soalan-soalan peperiksaan akhir. Ni graf PLO keseluruhan bagi semester akhir kohort kemasukan Disember. Okay. Ke semua data ni kalau kita tengok untuk kohort kemasukan Disember, alhamdulillah target melepasi juga 50%. Okay, cuma purata 54 hingga 86%. Yang tertinggi adalah 86.3% dan pencapaian terendah adalah sebanyak 53.5% lah bagi PLO 3, iaitu berkaitan dengan kursus Pneumatic Hydraulic dan juga projek 2, di mana PLO 3 ni melibatkan design of solution. Penambahbaikan yang kita sadarkan memberi penekanan yang lebih kepada kursus-kursus yang mencatatkan nilai yang rendah pada PLO pelajar, di mana biasanya kita akan berkaitan dengan design.
dalam subjek-subjek yang terlibat. Kita juga mempergiatkan usaha dengan memperbagaikan kaedah perbincangan dan persembahan agar pelajar dapat meningkatkan keyakinan dan kelancaran di dalam komunikasi. Okay, kalau kita tengok ni PLO, analisa PLO bagi kohort Disember 2017, Jun 2018, Disember 2018, Jun 2019 dan Disember 2019. Okay, data ni sebenarnya kalau kita tengok dia memang ada turun naik. Cuma kalau kita perhatikan pada PLO 1 dan PLO 3 ni, data ni agak rendah, cuma ada 2 tahun je ni. Dan dekat sini ada PLO sehingga 12 di mana berlaku perubahan pada program learning outcome, iaitu pada silibus yang bermula yang 2014 dan yang baru pada 2019. Okay, untuk analisa PEO, okay, maklum balas kurikulum Jun 2014 bagi tahun graduan tahun 2018, 19 dan 20 . Okay, so kalau daripada data ni kalau dilihat pada data 2018, Alhamdulillah semua pelajar ni mendapat pekerjaan, di mana kosong untuk 2018 dan 2019 kosong tidak bekerja. Cuma kohort tahun 2020 13.3% tidak bekerja. Dan di sini pada tahun 2020 peratusan menyambung kerja tu meningkat lah. Okay. Ini pula analisa sektor-sektor pekerjaan alumni bagi tahun graduat tersebut. Kita ada sektor engineering, manufacturing, education, business, transportation, science and technology dan others lah. Ni pecahan-pecahan dia. Kira untuk maklum balas kurikulum baru Jun 2019 bagi tahun graduat 2020 kita ada buat kajian rintis dulu. Cuma yang ni dia tak complete lagi cycle. Okay, untuk tahun graduan tahun 2022 di mana 68% bekerja, 16% sambung belajar dan 16% tidak bekerja lagi lah. Ni pecahan sektor pekerjaan. So angka-angka ni tidak banyak, pola dia tu lebih kurang saja. Okay, ni soalan antara soalan analisa PEO di mana PEO 1, soalan PEO 1 di mana adakah anda bekerja dalam bidang dan so sebanyak 47.6% dan adakah pengetahuan yang dipelajari di politeknik digunakan pada jawatan sekarang. So dia punya ni adalah 64.3% menjawab ya, dan dia punya total untuk pencapaian PEO adalah 56% lah. Okay, untuk PEO 2, soalan PEO 2 berkaitan dengan adakah anda sedang melanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi. Okay, jawapannya adalah 4.8% saja. Dan adakah anda mempunyai CGPA provisional berkaitan kelayakan anda, 31%. So bila ditotalkan menjadi 17.9%.
9% lah. Kalau ikutkan KPI dekat sini ditetapkan sebanyak 20%, so tidak dekat sini untuk PEO2 tidak mencapai target yang kita tetapkan lah. Untuk PEO3 berkaitan dengan entrepreneur, adakah anda pernah terlibat mana-mana aktiviti keusahanan? So jawab 50% untuk jawapan ya, dan adakah aktiviti projek berkenaan projek pekerjaan anda sekarang memerlukan kemahiran keusahanan? Jawapan respon daripada pelajar adalah 40.5. So bila di total kita dapat 45.2%. So melepasilah KPI yang kita tetapkan itu sebanyak 20%. Okay, untuk soalan PEO 4 berkaitan dengan linkage of which the society. Okay, untuk soalan 1, adakah anda ahli mana-mana badan profesional atau badan kawasalia? Jawapan dia orang responden adalah 40.5. Dan pernahkah anda terlibat dalam mana-mana program khidmat masyarakat? Jawapan daripada responden adalah dah 21.4 dan total kita dapat 31% lah average. So dekat sini KPI yang kita tetapkan adalah sebanyak 5% sahaja. Okay, so dekat sini kita punya PEO bagi Jun 2014 dan PEO Jun 2019. Okay, untuk PEO Jun 2014 dah selesai lah. Dah complete cycle untuk cohort tersebut. Cuma kita perlukan maklum balas daripada pihak tuan-tuan untuk kita tetapkan KPI bagi PEO Jun 2019. Cuma penetapan KPI sebelum ni berdasarkan meeting ketua-ketua jabatan dengan industri yang sebelum ni yang berlaku. Cuma untuk kali ni kita perlukan cadangan lah daripada pihak tuan puan untuk kita tetapkan KPI ni lah, dan kita akan bincangkan lah untuk kita tetapkan KPI tersebut. Yang ni nanti kita akan bagi dalam bentuk Google Form lah. Boleh ke? Boleh. So kita dah sebab kita dah target untuk kita habiskan pukul 12, sekarang dah pukul 11.50. Saya buka untuk soalan secara keseluruhan lah berkenaan dengan ni. Cumanya untuk beberapa dokumen yang perlu kami dapatkan feedback daripada tuan puan, nanti saya akan berikan dalam bentuk Google Form link lah. Mungkin saya akan buat satu grup WhatsApp lah untuk memudahkan pemberian ataupun apa-apa info lah berkenaan dengan JKPP ni. Boleh ke? Boleh. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya kita on kamera masing-masing untuk kita bergambar bagi tadi kita bergambar untuk keseluruhan, ni kita bergambar bagi program lah.
SU boleh tolong pegang gambar? SU? Saya nak setting bagi masuk semua ni, saya tak pandai. Button 3 je sikit. Button 3 change layout. Oh, okey. Tadi dah ni dah. Maaf saya kurang sikit pengalaman menggunakan ni. Okey, 1 2 3. Okey. Okey, saya ucapkan terima kasihlah di atas kerjasama tuan-tuan dan sudi menjadi penasihat program. So kita tutuplah majlis kita dengan tasbih, kifarah dan surah Al-Ahzab. So terima kasih semua diucapkan kerana sudi meluangkan masa. Okay, sama-sama. Okay, sama-sama. Selamat berpuasa juga. Terima kasih semua. Sama-sama cik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Azwan.